Tapi Tuhan tak menyebut dengan wadi'ah lah. Tuhan menyebut dengan sebagai amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, kan. Ayat tu diturunkan ketika mana Fathu Makkah, peristiwa pembukaan kota Makkah. Jadi bila mana Nabi dah masuk menawan kota Makkah, kemudian Nabi nak masuk ke Kaabah. Jadi Nabi minta panggil orang yang pemegang kunci Kaabah. Ketika itu orang pemegang kunci Kaabah ni Uthman bin Talhah. Dia yang pegang kunci Kaabah. Nabi panggil dia, sahabat pun bawa dia, tangkap dia, bawa dia mai jumpa Nabi. Maka Nabi pun kata, tunjukkan kepada aku kunci. Arinil miftah, bagi aku kunci. Tunjukkan aku kunci. Dia pun bagilah, tunjuk kunci. Masa tu tiba-tiba Sayyidina Abbas ni dia bangkit. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, Sayyidina Abbas ni, depa ni keturunan Bani Hashim. Orang Arab ni, kalau dari segi sirah, di kota Mekah dia ada banyak kabilah-kabilah, dan depa ni masing-masing kita kata ada jawatan dia, ada tugasan dia. Ketika mana Tok Nabi Qusay kan merampas kembali tampuk pimpinan Mekah, depa pegang semula daripada bangsa Quraisy, maka dia buat satu sistem. Sistem ni kita kata ada jabatan-jabatan kementerian dia. Puak Bani Hashim ni dia memegang bahagian siqayah. Maknanya kalau ada orang haji mai, ada apalah yang duk bagi air Zam-Zam, jamuan dan sebagainya. Bahagian politik siasah kabilah Sayyidina Umar. Sebab tu dia berkata Sayyidina Umar ni bijak berpolitik. Ibnu Bani Adi kan. Jadi ketika mana Uthman bin Talhah tu dia bagi kunci kepada Rasulullah, Sayyidina Abbas ni bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, sebab Uthman bin Talhah waktu tu tak Islam lagi. Sayyidina Abbas kata, ya Rasulullah, bi abi wa ammi, demi bapakku dan ibuku. Bersumpahlah, kata, jadikan ij'alhu ma'i bisiqayah. Jadikan dia nak pegang kunci Kaabah. Pemegang kunci Kaabah ni ada kabilah khas. Hak pegang kabilah daripada zaman daripada Tok Nabi dia, bila dia dulu asalnya memanglah keturunan Nabi Ismail kan, keturunan inilah Nabi kita, kemudian dah dirampas oleh bangsa lain daripada bukan daripada kabilah depa, sampai Tok Nabi hak Qusay ini dia rampas dia buat jabatan-jabatan. Dia hak bahagian Kaabah pegang kabilah ni, siqayah hak ni, kepolisian tentera kabilah ni, bahan ni hak ni. Depa masing-masing ada kabilah. Dan Uthman bin Talhah ni, dia ni pemegang kunci. Memang tak bagi kat siapa-siapa, depa lah. Jadi sebab dia bukan lagi Islam, dia tak masuk Islam lagi, Sayyidina Abbas kata, ya Rasulullah, bagilah kunci tu, bagi aku yang pegang, bagi aku yang pegang. Jadi Sayyidina Abbas ni ada dapat dua jabatan lah. Maknanya dia memegang bahagian siqayah, jamu orang haji, jamu yang Zam-Zam, dan satu lagi dia nak mendapat kemuliaan, dia nak pegang dua jabatan. Uthman bin Talhah dengar itu, terus ambil balik kunci. Tak boleh. Oh, dia kata ni tok nek moyang depa ni dulu, dia kata kabilah aku yang pegang, tak boleh bagi orang. Maka ketika itu Rasulullah pasal minta juga sebab nak buka kan, bila Rasul ambil buka masuk dalam Kaabah, tawaf kemudian tawaf semua, kemudian Sayyidina Jibril turunkan ayat ni, Tuhan memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Maka Rasulullah pun bagi kunci ni semula kepada Uthman bin Talhah. Maka dia pun terkejut, dia kata, oh, inilah orang adil. Dia kata, inilah orang adil. Dia datang menakluk kami ni memerangi dia, tapi tiba-tiba dia menyerahkan amanah tu semula kepada kami. Ini pemimpin yang adil. Maka dia masuk Islam. Dia masuk Islam dengan sebab keadilan. Rasulullah diperintahkan untuk berlaku adil, serahkan amanah. Itu salah satu kita katakan dalam bab wadi'ah lah, apabila benda tu hak milik dia, serahkan amanah tu bagi baliklah.
Dan ada hadis-hadis yang menceritakan tentang apa wadi'ah ni adalah hadis-hadis lain. Wadi'ah ni daripada kalimah wada'a. Wada'a ni maknanya taraka, makna meninggal. Dalam surah apa ad-duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika mana satu hari pernah di Mekah, bila mana Sayyidina Jibril lambat, tak turun lama wahyu. Ibn Abbas kata 15 hari tak turun wahyu, lama. Selalu Jibril turun 15 hari tak turun. Nabi ni berasa susah hati. Orang pok musyrikin duk kata macam-macam. Tu dia, setan dah tinggal dah. Tu pok musyrikin kata setan dah tinggal dah. Sebab depa kata Nabi ni ahli sihir. Depa kata macam-macam. Tuhan dia marah kat dia dah. Maka turun ayat ni, ma wadda'aka rabbuk, Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala, dan Tuhan kamu tak pernah marah pun kepada kamu. Wadi'ah ni makna daripada wada'a, makna taraka, tinggal. Sebab harta kita tinggalkan kepada orang, kita serahkan kepada orang. Itu bab wadi'ah. Dari segi lughah apa maknanya? Katanya ma wudi'a 'inda ghairi malikihi li hifdhihi. Suatu ataupun barang yang wudi'a, diletakkan, 'inda ghairi malikihi, di sisi lain dari tuannya, lihifzihi, untuk penjagaan, kerana menjaga. Kita tinggal suatu benda dekat orang, itu namanya wadi'ah. Jadi makna dia hampir sama dengan ta'rif syarak. Cuma syarak ni apa? Syarak ni dia letak satu lagi kalimah, al-aqdu, kena ada akad. Dalam mazhab kita Syafi'i, setiap muamalah ini kebanyakannya memerlukan akad. Dari segi syarak, maknanya yang wadi'ah yang disebut oleh syarak ataupun yang menepati syariat dan segala hukum-hukumnya adalah al-aqdu, mestilah akad, ada akad. Al-muqtadi, yang memberi faham ataupun memberi maksud ataupun memberi pengertian, lil istihfaz, untuk talabul hifz, untuk menuntut penjagaan. Apa saja barang yang kita tinggalkan kepada orang dan kita kata tolong jaga, itu wadi'ah. Tak memerlukan satu perkataan khas. Yang penting ada akad. Akad ni maknanya sirah lah. Sirah daripada sama ada orang yang nak meletak ataupun orang yang menerima. Salah satu tak ada masalah. Yang penting keluar daripada mulut salah satu ni bahawa minta untuk penjagaan. Kalau saya contoh, kita jalan-jalan kawan, kita nak masuk tandas, kita bagi ridak kita kat kawan, ni hang pegang sat. Itu wadi'ah. Maka yatarattab alaihil ahkamul wadi'ah lah. Semua hukum-hukum wadi'ah ada pada dia. Pegang sat beg aku nak. Itu faham apa? Talabul hifz, menuntut penjagaan, kita suruh dia jaga. Ataupun kawan kita yang cakap, hang nak pergi tandas, pergi, mai aku jaga beg hang. Itu daripada orang yang menjaga. Itu benda remeh-temeh lah. Yang benda yang besar-besar, jaga rumah, jaga harta, dan sebagainya lah. Jaga duit. Kita pergi bank wadi'ah. Itu dia panggil bank, yang dia jaga duit kita. Kalau dia guna duit kita, dia kena dhaman, ganti balik. Ganti balik. Siapa suruh dia guna duit kita? Syarat wadi'ah ada berapa? Rukun wadi'ah katanya, arkanul wadi'ah arba'atun, ada 4 rukun dia. Wadi'atun ni kena pada mata benda. Kalau saya simpan barang kepada Abang Amin, contohnya saya simpan apa? Saya simpan handphone. Abang Amin jaga handphone saya, pegang. Saya simpan kat Abang Amin. Handphone itu namanya wadi'ah. Wasiratun, sirah ini sirah yang saya gunakan. Tolong simpan sat, tolong pegang sat, tolong jaga sat, ataupun apa-apa sirah. Wa mudi', mudi' ni saya, orang yang menyimpan, orang yang menyimpan, mudi'. Dan juga wawadi'un kena pada Abang Amin. Apa dia? Wadi' ni penjaga, penyimpan. Saya yang menyimpan, Abang Amin penyimpan. Penyimpan muhur-muhur diraja, penyimpan wadi'. Dalam bajuri disebut muda'.
Wadi' ni diistilahkan dengan muda', tak ada masalah, sama. Mudi' isim fa'il, muda' isim maf'ul. Cuma kebanyakan kitab fiqh dia guna dua-dua untuk isim fa'il, dua-dua kalimah isim fa'il. Hak penyimpan pun kalimah isim fa'il, ini wadi'. Orang yang menyimpan pun isim fa'il, cuma daripada kalimah lain lah, mudi'. Mudi' saya, Abang Amin dipanggil wadi'un, penyimpan. Saya orang yang menyimpan. Apa syarat dia? Syarat wadi'ah, benda yang kita nak simpan tu, kaunuha muhtaramah, mestilah benda tu muhtaram. Kalau benda tu tidak muhtaram, dengan bahawa benda tu najis, atau benda tu kalau di dalam kitab fiqh kita termasuk alatul lahwi ghairul muhtaram, alat-alat muzik mainan tu dia tidak najis, tapi dia termasuk benda yang tidak muhtaram. Benda yang tidak muhtaram ini kita boleh musnahkan dia, kita boleh pecahkan dia dan tidak ada dhaman. Itu bukan yang muhtaram lah, sebab syarak tak anggap benda tu mulia. Anjing kalau hirasah boleh. Anjing yang hirasah boleh. Anjing yang tidak ada manfaat, tidak ada hukum wadi'ah. Tak sah dinamakan wadi'ah. Kalau tak sah nama wadi'ah, tak sah simpan kah? Tak, simpan tu simpanlah. Cuma hukum-hukum wadi'ah yang kita akan belajar nanti di kitab-kitab lain, contohnya rosak, kena ganti dan sebagainya, itu tidak ada. Kalau kita pergi simpan anjing yang tak ada manfaat kepada orang, tiba-tiba anjing tu hilang dengan kecuaian dia dan kesalahan dia, adakah dia kena bayar ganti rugi? Tak ada. Sebab dia tidak ada hukum wadi'ah di situ. Simpan apa? Jaga apa? Alat muzik yang haram contohnya. Maka tiba-tiba dengan kecuaian dia tak jaga elok lah, dia simpan, dia tahu ikut dance je, lepas tu hilang ke, rosak, patah ke apa, dia kena ganti tak? Kita, oh rosak gitar aku, kena ganti tak? Kita tak perlu ganti walaupun dengan kecuaian. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat wadi'ah. Dia tidak ada syarat wadi'ah. Dan lagi satu, dia bukannya muhtaram, bukan benda muhtaram. Kalau muhtaram barulah dinamakan wadi'ah, dan ada syarat-syarat wadi'ah. Syarat sirahnya macam mana? Siratul wadi'ah macam mana? Syaratu siratil wadi'ah al-lafzu min ahadil janibaini. Syarat pertama mesti ada lafaz. Ya, ini maklum daripada mazhab Syafi'i kita, apa-apa saja muamalat mesti ada sirah, mesti ada lafaz. Tapi cukup dengan ahadil janibain, salah satu daripada dua. Sama ada daripada saya, contoh tadi, Abang Amin tolong simpan, pegang handphone saya. Ataupun dari sebelah wadi', dari sebelah Abang Amin kata, mai nak pegang, mai aku nak pegang, mai aku nak simpan, mai nak jaga. Itu dipanggil sirah daripada salah seorang. Dan syarat kedua, adamur raddi minal akhar, dan tidak ada rad, tidak ada bangkangan, tidak ada tolakan daripada seorang lagi, si fulan yang satu lagi, dengan bahawa dia diam. Bamin tolong Ustaz, Bamin pun tak kata apa, dia diam, maknanya wadi'ah, ada hukum wadi'ah. Kalau tu jangan, saya tak boleh pegang, ada rad, ada tolakan, maka tidak ada apa, hukum wadi'ah. Sebagai contoh, saya tak handphone, Bamin tolong pegang ni, saya nak masuk tanda. Tak boleh, tak berani, handphone mahal, tak berani. Betul saya, tak apa, pegang lah. Saya masuk tandas, lari tinggal, mai hilang. Siapa nak kena bertanggungjawab? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Orang ni pasti tak jaga. Saya tak terima apa tadi, saya tolak, saya tak mau, saya takut. Tidak ada. Kalau lah Amin tak kata apa, Amin buat macam tu je. Kalau hilang ke apa, dengan kecuaian kena. Kalau tidak cuai, tak kena apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa. Orang yang memegang amanah ni, dia kalau tidak dengan kecuaian dia, hilang dan sebagainya, tapi bukan dengan bukan cuai, simpan di tempat yang elok, tiba-tiba mai penyamun rabut contoh, bukan kita cuai, kita simpan yang elok dah kan, sepatutnya berada dalam jagaan kita lah kan. Tiba-tiba ada pencuri mai, dia curi sekali, beg-beg sekali, dan letak pun di tempat yang sepatutnya lah, maka kena ganti tak ganti. Lainlah kalau cuai, tu kena ganti. Orang minta kita jaga, kita pun jaga, maka kena ganti.
Apa sahaja barang, walaupun bukan di dalam bab wadiah, kalau kita dah sentuh, kita dah ubah, kita dah pegang, kalau jadi apa-apa kita kena dhaman, kena ganti. Sebab tu tak boleh ubah barang orang dengan sesuka hati. Sebab kalau berlaku kerosakan, kena ganti. Kalau berlaku kerosakan lah, kalau tak rosak tak ada apa lah kan. Jangan ternakan. Dalam mulut dia ada guru, kata dia berbagi. Lalu dia kena curi. Kecuaian ke tidak? Kalau tak cuai, tak kena ganti. Contohnya dia dah simpan dalam kandang di tempat yang sepatutnya, ada kunci dan sebagainya, tapi pencuri ni dia masuk curi kan. Mana tak kena ganti. Tapi kalau dia tak jaga pun, dia kata tak apa. Dia lepas ikut dan makan kambing apa, tanah orang apa semua. Itu orang main samun curi, tak boleh nak salah dia kena ganti. Bolehlah. Dia antara salah dia tafrid ataupun tidak. Kalau salah akad lain tak ada macam tulis gerak-gerak tak ada tak apa. Itu sunat lah. Kalau dari segi mazhab kita Syafi'i memada dengan mulut dah. Dan sunat kita datangkan syahadah, saksi. Ada seorang ajak, ada dua orang mai. Ni saya bagi ada dua orang saksi. Dua orang tu dengar kita berakad dengan ni. Sunat lah. Saksi, tulis apa semua tu, itu sunat lah. Zaman dulu ada seorang qadhi bijak, namanya Qadhi Iyas. Qadhi Iyas ni masyhurlah cerita dia ni orang yang bijak. Pernah dalam kes wadiah ni ada seorang ni dia disimpan barang harta kepada seorang. Kemudian bila sampai tempoh dia nak ambil balik lah. Bila dia nak ambil balik, kawan tu kata tak ada. Bila hang simpan kat aku? Pula. Tak ada sign agreement apa dia tu, tak ada. Kawan tu 2-3 kali minta. Kawan tu kata, mana ada, aku tak tahu apa-apa. Padahal dulu dah ada akad dah dua, kata aku simpan kat hang, dia pun terima. Last kali dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi jumpa dengan qadhi. Cerita orang dulu kan jumpa qadhi. Tu nak jadi qadhi ni kena bijak nak kena bijak. Bukan sahaja hukum ahkam syarak pun kena bijak kan. Dalam nak menyelesaikan masalah orang kampung ni, kena bijak. Maka dia jumpa Qadhi Iyas, maka dia pun cerita dekat Qadhi Iyas. Maka Qadhi Iyas kata betul macam tu. Maka dia kata betul, dia kata 2-3 kali dah dia kata minta tapi tak dapat, dia kata. Qadhi Iyas ni pun kata, lah macam ni hang balik rumah hang dulu, 2-3 hari lagi hang mai jumpa aku. 2-3 hari lagi hang mai jumpa aku. Kau tu pun balik rumah. Qadhi Iyas ni pun pergi jumpa dengan wadi' tadi, orang simpan. Qadhi Iyas ni pun trik dengan kau ni. Dia kata, Masya Allah Syekh, saya dengar Syekh ni orang yang amanah, Masya Allah. Kalau ada apa-apa masalah orang simpan harta pun Masya Allah. Jadi saya ni ingat nak berbuat ada satu hubungan dengan Syekh ni. Ya kenapa, ada apa? Dia kata, kami ni terima banyak harta-harta ni. Dia ni seorang tajir, peniaga. Hak wadi' ni seorang peniaga. Qadhi kata, kami ni ada terima banyak barang-barang orang tak tuntut. Harta-harta hak hilang kan, harta dhaif kan. Orang duk bagi-bagi, jadi tak ada siapa tuntut. Harta-harta anak yatim dan sebagainya. Banyak harta ni, dekat saya ni ada banyak. Tapi saya tak ada tempat nak letak ni. Saya dengar Tuan Syekh ni amanah, boleh jaga, Masya Allah. Jadi saya ingat, saya nak serahlah harta tu dekat Tuan Syekh. Ada, boleh bersedia kah? Kawan tu kata, Masya Allah, kalau macam tu insya-Allah saya akan cuba siapkan tempat. Kawan tu pun balik dengar kata Qadhi nak simpan kat dia harta banyak, seronok dia boleh guna separuh untuk buat perniagaan dia kan. Dia, macam bank kan, kita simpan dia guna pusing-pusing. Jadi Qadhi Iyas ni pun balik. Sampai 2-3 hari muda tadi mai balik kepada Tuan Qadhi. Dia jumpa Tuan Qadhi, macam mana Tuan Qadhi? Dia kata, lah hang pergi jumpa dia, hang minta kat dia harta, elok-elok, cakap lembut-lembut saja, jangan kasar-kasar, minta. Kalau dia bagi, alhamdulillah dapat balik. Kalau dia tak bagi, cakap dekat dia, aku report kepada Qadhi Iyas.
Kawan tu pun tahu bang pi macam tu. Dia tak mau mengaku. Dia tak ada. Bila masa aku simpan. Kawan tu pun geleng kepala. Dia tak ada jalan lain lah no. Tak apa. Kalau tak ada jalan lain, aku report, aku cerita benda ni, aku hantarkan kes ni kepada qadiyah. Dia takut lagi. Sampai cerita dia tentu tak dapat. Dia tak boleh pegang harta. Dia pun sat dia tak sat. Bahasa ada lah. Bahasa ada. Betul ada. Ada simpan di satu tempat, ada. Tunggu sat. Dia takut tak dapat. Dia pun pergi bagi balik. Masya Allah. Kawan tu pun jumpa qadiyah, bawa dia kata alhamdulillah qadi dah dapat dah. Qadi kata kalau dapat alhamdulillah. Sampai 2-3 hari kan tu pergi tuntut ke qadi. Dia tak, tuan qadi, macam mana apa harta yang kata nak bagi saya simpan, saya dah siap dah tempat semua ni. Qadi kata orang macam hang dan orang yang macam hang, kami tak mau berurusan lah sampai bila-bila pun tak mau. Dia lepas gitulah. Itu kecerdikan qadiyah. Qadiyah ni cerdik. Ada satu kisah yang lain, kisah Badui. Sama juga. Tapi hak ni lain sikit lah. Ni cerita dia, Badui ni dia nak pergi haji. Bila dia nak pergi haji, maka dia nak simpan harta dia. Harta dulu mana jenis mah ke apa kan, jenis bergetir takut orang curi. Jenis macam mana? Dia nak simpan di satu tempat. Dia nak korek dalam tanah nak simpan. Tapi takut dia jadi apa-apa di sana, dia tak balik. Maklumlah haji zaman dulu kan, jauh pergi balik. Dia takut harta dia tinggal macam tu saja. Jadi dia berkata seorang kawan Badui juga. Dia kata, ni aku nak simpan harta ni, jom ikut aku. Aku tunjuk ke hang, kat bawah pokok ni harta aku. Kalau aku tak balik, pas balik haji ni, hang bagi kat anak-anak aku. Dia pun korek dua orang simpan kambui. Dia pun pergi haji. Kawan ni kawan ni, kawan tu pipi siap, pergi korek kambui. Kawan tu balik masa pergi haji duk merenung, macam mana harta aku? Perasaan dia duk korek apa? Balik mai betul korek tak ada. Cari. Dia kata, aku korek tanah, pasal apa harta aku tak ada? Hang dah ambil ke apa? Dia kata, bila masa aku tak tahu apa pun cerita, harta hang mana? Ada hari tu kita berjanji hari tu dekat bawah pokok ni sekian-sekian. Aku tak tahu pokok mana ni. Pokok pun aku tak tahu. Bukan kata harta hang, pokok tu pun aku tak tahu. Tu kata dengan harta, cerita dengan harta ni. Bergaduh pergi mai gaduh. Lagi kita jumpa Qadhi Iyas. Bila sampai ke Qadhi Iyas, cerita dekat Qadhi Iyas. Qadhi ni ramai banyak kes-kes orang duk main beratur nak nyesal. Salah seorang dia main kecoh-kecoh apa semua. Lagi dia Qadhi Iyas tengok muka seorang, muka Qadhi Iyas ni dia cerdik, dia boleh ada firasat tentang muka-muka orang ni. Dia tengok dia tahu. Lepas tu dia kata kat pemilik tu, dia kata, lah macam ni hampir tengok, hampir korek tang lain kot. Hang korek tang lain pasal tu yang tak jumpa. Dia kata, dak Qadhi, saya dah cam tang mana saya tanda pokok tu saya dah korek tak ada. Qadhi kata, tak apa, hang try korek sekali lagi, pi takkit sekali lagi. Kod salah, mana tahu. Kawan tu kata, tak apa. Dia pun pergi. Hak kawan ni, hang tunggu, hang duduk tang ni, hang jangan pergi mana. Seorang kita tang ni. Lepas tu kawan tu pun pergi. Kalau dia perasan duk tengok dia sambil duk selesai kes hak lain, duk tunggu kan. Duk ralik dia duk tengok kawan tu. Tengok kawan tu pun dah macam ralik sikit, termenung apa. Dia pun kata, kawan hang mana ni, lama sangat tak main, tak balik. Dia kata, Tuan Qadhi, pokok tu jauh. Tu yang tak sampai lagi. Tadi hang kata hang tak tahu pokok tu. Macam mana hang tahu duk jauh? Qadhi tangkap terus dia, masuk dalam penjara. Sampai lagi hang tak bagi harta, lagi tu hang duduk dalam penjara. Hantar masuk penjara, tu dia bagi. Tu jadi Qadhi tu. Jadi Qadhi kena cerdik. Habis itu syarat sirah al-wadi'ah. Mesti lafaz, kecuali kalau dia orang bisu. Kalau orang bisu tak apalah. Orang bisu. Kalau macam kita serah dekat peniaga tadi, kadang-kadang dia guna kan. Kalau dia guna, dia gantikan balik lah. Kita wadi'ah kepada dia, simpan. Dia guna, maka dia kena ganti. Dia kena ganti.
kena minta izin tu, harta tu dhaman, dia ganti. Wadiah ni dia tak boleh guna harta tu. Tak boleh. Dia hanya penyimpan. Sebab tu macam dalam masalah bank tu, dia bukannya simpan pun, dia guna, maknanya kita bagi hutang lah kat dia. Kalau macam orang tinggalkan binatang dekat kita, dia kena bagi sekali lah duit untuk makan minum binatang tu kan. Kalau tidak, macam mana kita nak jaga dia kan? Tapi kalau lah dia bagi, tiba-tiba tak cukup, dah habis, dia tak balik tak main tuntut lagi binatang dia, kita macam mana? Kalau mengikut tertibnya, sepatutnya kita jumpa qadi dulu lah. Buat surat dengan qadi dulu. Tuan qadi, saya ada belah lembu ni, si fulan tinggal kepada saya, jadi dia tak tinggalkan harta yang cukup untuk saya sara lembu dia. Lah ni dah habis bekai, saya terpaksa guna duit saya untuk jaga dia. Jadi minta tuan qadi buat surat sikit, kita buat sign sikit bahawa saya guna duit saya. Nanti saya nak tuntut dekat dia balik lah, resit apa semua. Kena jumpa hakim lah. Hakim tu pun kena reti lah. Kalau hakim tu tak reti, jam. Kalau tak mampu, tak boleh, ataupun masalah yang sewaktu dengannya lah, qadi tu pun kata, saya tak ada buat resit-resit ni. Tak ada tuan qadi, tak apa. Tak ada, kita kena cari saksi lah. Kita ada saksi, kita kena ada bahan bukti, resit apa semua, perbelanjaan yang kita keluarkan untuk binatang yang kita jaga, binatang ada. Kemudian nanti dia main, kita tuntut balik lah. Habis. Semua masalah ni fuqaha dah tulis-tulis belakang lah, dalam kitab-kitab dah. Kita hanya tinggal balik mutalaah murajaah, akan adalah nas-nas dia. Syaratul mudi' dan wal wadi'. Yang nak jadi mudi' dan wadi' ni siapa? Siapa yang boleh menyimpan dan siapa yang boleh menyimpan dan siapa yang boleh memegang simpanan, kata. Syarat dia hanya satu, itlaqut tasarruf. Dia mesti adalah mutlaqut tasarruf. Itu sahaja syarat dia. Itlaqut tasarruf ni apa? Baligh, aqil, baligh, rasyid, mukhtar. Itu saja. 4 syarat ni dipanggil itlaqut tasarruf. Dia mesti baligh, kanak-kanak tidak sah menjadi wadi' ataupun mudi'. Dia mesti cerdik, berakal. Kalau dia OKU, sindrom dam, tak apa nak cerdik dalam pengurusan ni, itu tak boleh. Mukhtar, dia tak boleh kena paksa. Rasyid, itu saja. Akil ni ada, akil ni lawan bagi gila. Berakal ni makna gila. Rasyid ni lawan bagi safih, OKU dan sebagainya. Jadi 4 ni nama mutlaqut tasarruf. Kalau kita pergi simpan kat budak-budak, kalau tiba-tiba rosak ataupun hilang dengan kecuaian kanak-kanak tu tadi, adakah kena dhaman, kena ganti? Tak ada. Sebab yang hang pergi simpan kat budak pun siapa? Hang pun satu. Kan? Siapa duk simpan kat budak-budak? Jadi budak-budak ni tak sah menjadi wadi', maka dia tak perlu dhaman, kecuali fuqaha kata kalau budak tu sendiri yang merosakkan. Ini masuk dalam bab lain dah ni. Bab kalau anak kita bagi rosak barang orang, memang kita kena ganti pun. Kita kena dhaman pun. Kalau budak tu ada harta, pak dia ambil harta budak tu, ganti balik. Habis macam tu lah. Sebab budak tu yang buat salah. Jadi bukan bab masalah wadi' saja. Kalau anak kita rosakkan harta ke apa, orang memang kita kena bertanggungjawab lah. Kalau dia ada harta, guna harta dia lah. Tapi kalau bukan dia rosakkan, walaupun dia cuai, kita suruh dia simpan ni, adik hang simpan sat ni handphone ni, dia pitak atas para macam tu saja, tiba-tiba hilang, cuai dia kan, dia kena ganti? Tak kena ganti. Kalau budak sama budak pun tak ada apa, dia tak ada hukum apa, tidak ada hukum kena ganti apa. Dia mesti baligh. Dalam Islam ni dia mementingkan di situlah. Tak syarat mukmin. Tak syarat mukmin. Dan hukum kita menyimpan wadi'ah ni, dia ada hukum-hukumnya lah. Di antara hukum-hukum yang fuqaha letak di dalam ta'liq tu ada sebut kan, qabulul wadi'ah ini salah satunya, dia ada hukum 5 juga. Sunat
hukum dia kalau kita seorang sahaja yang ada ketika tu. Contohlah ada seorang sahabat kita, dia perlu simpan barang dia kepada siapa-siapa, maka kita pun sunat menjaga dia. Kalau hanya ada kita sahaja yang dia boleh percayalah kan, orang lain tak ada, maka sunatlah. Sunat apa? Sunat ainan. Kalau ada ramai, sunat kifayah, salah seorang ambil lah simpan. Contohlah ada seorang kawan-kawan kita nak musafir, dia kata macam kes macam orang mengaji jauh-jauh kan. Kadang-kadang dia nak balik macam orang ngaji amal, ngaji mana kan, kadang-kadang dia nak balik sat. Udah orang bagi kan. Maka dia kata ni barang aku ni hampa jaga sat noh. Siapa yang nak jaga? Sunat salah seorang daripada hak orang dengar tu dia jaga. Hukumnya tak iyalah, tapi sunat hak ni qabul, menerima. Siapa yang nak terima ni, sunatlah salah seorang datang, boleh kami jaga. Seorang ada menyut tak apalah. Kalau dia cakap secara umum orang yang ada dalam bilik tu, ya, semua kena jaga. Salah seorang hanya kabul, tapi semua wajib jaga tak? Tak seorang je. Seorang je. Hanya kubur tu lah. Kubur tu lah. Yang lain tu rebat lah. Dalam rebat. Kan? Hawan hak boleh. Hawan hak rosak-rosak kan. Roti takkan nak juga kan. Rembat lah. Expired. Dulu masa follow tu, hak boleh guna lah. Hak boleh guna. Itu masuk di dalam bab. Orang masuk bab apa? Orang panggil apa? Zannur ridha lah. Kalau kita zan bahawa kawan kita redha, kita kenal lah, kita kawan dia lama, tidur sebantai kan, pergi mana pun sekali, makan semeja, jadi kita kenal dia, tak alah tak aku pakai ni, dia tak kisah, maka tak apa. Kalau tidak ada qarinah yang kata dia redha, kita tak kenal dia, tak apa, boleh pakai dia kadang. Tu qasab tu qasab ini namanya qasabun. Dia merampas harta orang ambil tanpa izin. Ini cerita dia apa? Illam yakhsha dhiya'uha lah. Kalau tak takut harta tu rosak ataupun tak takut harta tu sunat, tak takut harta itu hilang, maka hukum dia sunat terima. Kalau tak ada siapa terima, tak ada masalah. Ni jaga ni beg aku ni aku nak balik semua, bukan tak tahu. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab duduk di tempat yang selamat. Tak ada masalah, tak ada siapa terima, tak apa. Tapi kalau dekat kampung, kau tu kata ni aku nak pergi haji ni, kambing ni hang jaga noh. Hukum menerima tu wajib. Kalau kita kata tempat tu memang tak selamat. Kampung ni pantang lepa hilang. Kita kena terimalah. Kita kena terima. Kalau orang tu tak mampu menjaga, haram terima. Orang amanahkan kepada dia satu harta yang banyak dan dia tidak ada tempat nak menyimpan pun, dia lemah dalam menjaga. Dia aku tak ada tempat yang selamat, yang sesuai. Contohnya dia bagi harta, contohnya apa? Emas ke contohnya. Emas ni simpanan dia kat mana? Bukannya simpan atas para no. Tak boleh. Dia ada tempat dia, peti dia. Kita tak ada benda-benda yang sesuai untuk simpanan tu. Orang bagi kita lembu kambing, kita tak ada kandang, tempat yang sesuai untuk dia, maka haram kita terima sebab kita tak mampu jaga, menyebabkan benda tu akan hilang ataupun rosak, maka haram kita terima. Dan makruh kalau mampu tapi tidak thiqah dengan diri sendiri. Aku ni kalau dia bagi aku 10,000 simpan, perasaan hilang 2-3 ribu aku guna dulu. Jadi makruh. Walaupun dia mampu, aku memang ada tempat simpan, aku boleh simpan, tapi hampir lama-lama lagi aku pakai separuh ni. Dia tidak thiqah dengan diri dia sendiri, tapi dia mampu menyimpan, maka makruh dia menjaga. Kalau dia pakai nanti dia kena ganti, dhaman, kena ganti balik. Kalau tak ada apa semua tu, harus sajalah. Kalau dia percaya diri dia,
dan dia mampu, maka hukum dia harus. Itu saja. Hukum dia apa? 5 no? Ya. dalam ni kita wayahram qabul al-ajaz inda al-hifz. Ketika dia lemah daripada hifz, menjaga. Ajiz, lemah. Ajiz. Ajiz ni makna lemah. Maknanya apa? Dia tak ada tempat simpan contohnya. Kalau lembu, kalau orang nak simpan kat dia kereta, dia tak ada pos ke apa ke. Dia simpan kat mana? Dia tak tepi jalan tu. Kalau hilang, dia kena ganti sebab letak dia. Kalau pencuri curi kereta di tempat yang tak bukan simpan pun tak kena potong tangan. Sebab apa? Sebab simpan tu memang suruh curi. Simpan suruh. Dah lah kalau kita memang tak ada. Ni cerita dia wadiah tu harta kita nak tahu mana ikut suka kita lah kan. Nak hilang tak hilang. Tapi cerita dia, kalau orang amanahkan kepada kita, kita kena jaga betul. Kita nak pegang ni harta orang. Kena ada. Kalau kita kata tak ada, saya minta maaf, saya tak boleh simpan ni kereta awak ni. Kereta saya pun saya tak tepi tu. Kereta aku nak tak tahu mana aku nak simpan tu. Kereta aku pun aku tak duduk lock rumah. Kereta aku tu pun aku tak tahu selamat. Pakai tak macam tu, pagar apa semua tak ada. Rumah kita terbuka macam tu saja. Kereta lagi hilang sekali. Kereta aku hilang. Jadi haram kalau kita lemah, tak mampu untuk menyimpan lah. Macam mana surah Wadi'ah? Surah Wadi'ah ni dia kata, an yaqula Zaidun li Amrin. Zaid kata kepada Umar, auda'tuka hadzal kitab, aku simpankan kepada engkau kitab ini. Fayaqulu Amrun qabiltu. Umar pun kata, ya aku terima. Atau dia kata, ya khudhal kitab. Dia tak kata apa, cuma dia ambil. Dia minta, ni tolong simpan sat, pegang sat kitab ni. Dia pun ambil, pegang. Walaupun dia tak kata apa-apa. Itu dikira Wadi'ah. Sebab ada murrad, dia tidak ada rad, tidak ada bangkangan. Jadi apa sahaja orang suruh pegang itu Wadi'ah. Walaupun sambil-sambil jalan orang bagi rida, itu Wadi'ah. Kena jaga. Kalau kita jalan dengan kawan bagi suruh pegang sat beg dah, kena jaga betul-betul tu. Pegang beg dia, tak kita galas ataupun tak di tempat yang sepatutnya, sebab dia dah letakkan Wadi'ah kepada kita, maka hukum dia kita kena jagalah. Sebab kita dengan dia sahaja ada orang, kalau kita tak jaga benda tu hilang, maka hukumnya wajib. Wajib kita jaga dengan syarat-syarat tadi lah. Kita kena jaga elok. Itu tak boleh. Macam Juha. Dengar pernah tahu nama Juha? Juha ni cerita Arab ni. Kalau cerita kisah Juha ni cerita lawak-lawak, kita campak pandang. Cerita Juha, mak dia nak keluar rumah. Dia kecil tu. Mak dia keluar rumah. Mak dia kata kat Juha, hang tengok ni pintu rumah ni nah. Mak nak keluar Ustaz. Mak dia pun pergi keluar. Mak dia suruh jaga rumah lah, suruh tengok pintu rumah, jangan bagi siapa masuk. Dia pun nak pergi main. Dia tak payah nak sampai bila aku nak tengok pintu rumah ni, aku nak pergi main. Dia pergi cabut pintu tu, bawa pergi padang main. Mak dia balik, dia tengok, pelahang rumah, pintu pun tak ada, masuk rumah, habis barang hilang. Dia pergi cari anak dia, Juha, hang buat apa kat pintu rumah betul pelahang ni? Dia kata, mak suruh jaga ni, saya bawa pintu rumah main, jaga tak tahu ni. Itu Juha. Kisah Juha. Juha ni kisah ni orang Arab. Ustaz Sa'ad dulu kadang ada cerita kisah-kisah Juha. Macam kisah Pak Pandang kita lah. Tapi orang Arab ni ceritanya, zaman-zaman dulu mereka ada maruah dari segi kehormatan, dari segi amanah. Mereka ada. Salah satu kisah zaman Imru'ul Qais, waktu bila mana ayah dia meninggal, dia simpankan harta amanah dia dengan apa, parang-parang, pedang, senjata apa semua, baju perisai kepada seorang orang Arab yang beragama Yahudi sebelum datang Islam tadi ni kan. Maka rumah dia ni duduk atas bukit, tempat simpan pun atas bukit. Maka kalau disimpan barang apa-apa, orang tak boleh ambil. Jadi ada orang yang tak suka dengan Imru'ul Qais ni, maka dia pun tahu, kata dia simpan senjata-senjata dia semua dekat seorang nama dia Samuel. Maka dia pun pergi
minta kat Yahudi tadi, Arab yang bangsa beragama Yahudi, minta dia kata, tak boleh, ini barang amanah, aku tak bagi. Tu contoh orang Arab tu nah. Depa pakat nak berperang dengan dia kata tak boleh, hampa nak cuba, tapi memang tak boleh lah, sebab rumah dia naik atas bukit, nak berjumpa dengan dia kan. Last kali kebetulan anak dia baru balik, simbol ni baru balik, tak tahu cerita, elok balik-balik dia pun nampak anak dia, tangkap anak dia, tak, pedang ditengkok. Dia tahan nak bagi senjata ke, kami nak sembelih anak hang. Dua. Maka dia pun duk fikir termenung, aku nak bagi harta orang ke, aku nak gada nyawa anak aku. Ni cerita sebelum Islam lagi. Dia fikir-fikir, lain kali dia kata benda amanah. Dia kata benda amanah ni, kalaulah aku hilangkan amanah, nak tahu mana maruah muka aku, apa nak bunuh, nak sembelih. Berapa sembelih anak ada depan dia, amanah dia jaga anak dia lepas sembelih. Itu ceritanya bangsa Arab dulu, depa maruah amanah depa cukup jaga sehingga lebihkan daripada keluarga depa sendiri. Itu dulu ceritanya. Lah tak ada. Lah habis semua. Habis. Kemudian kita akan masuk bab faraid insya-Allah. Wallahu alam. Jadi faraid ni macam mana? Kita terus baca habis kitab ni ke ambil muamalat silang santai nak? Lepas tu bab muamalat nak baca juga, nak ulang dalam bajuri ke macam mana? Dan ni kita terus bab muamalat nak buat juga kan tak? Pecahan ni terus dulu. Betul kan? Kita terus ni dulu no? Allah. أو جنة ردها إلى سلطان جنة. Mana? Jannah tu jaminan. Junnah mana? Bab taklid kat mana tu? Taklid daripada sirah, selepas daripada sirah. Pada sirah استقبلوا أحيانا جعلها في حدث الأحداث وتعدها لدفع مطلقاتها. ومتى طلب الموضع الوديعة ردها إلى المودع إليه، أو مات ردها للوارث، أو جن أو Junnah gila ataupun dia gila, ردها إلى سلطان. hantar benda tu kepada sultan. Ni yukta fi siratil wadi'ah. Ni sunat lah. Sunat kita tulis di satu kertas, alhamdulillah wa ba'du faqad istauda'a Zaidun Amran, Zaid telah mewadi'ahkan kepada Umar satu naskah yang ma'rufah min kitab hadha, wastahfadhahu iyyaha bi an yaj'ala fi hirabih. Kata tu jelah, wastahfadhahu dia kena jaga pada tempatnya hirzul misil. Maksudnya hirzul misil ni tempat simpanan yang sesuai. Handphone sesuainya di mana? Di dalam loker, itu hirzul misil. Duit sesuainya di mana? Di dalam tempat yang berkunci, itu hirzul misil. Kereta di pos, itu hirzul misil. Jadi kena letak di hirzul misil, hirzul mithli. Kemudian radah ni mata radah diurata ajuna radah sudah biha aminan ini mata lah. Jadi bila dah tuntut, kembalikan wadi' bila sajalah, bila sahaja wadi' minta, mudi' ni kena bagi balik lah. Ataupun mati, bagi kepada ahli waris. Wadi' mati, bagi kepada ahli waris. Au junna gila, nak bagi kepada gila, kembalikan kepada sultan. Dia kata raddah ila sultan. Tapi dia gila tak ada waris kot. Begitu wa ya'lam biha aminan min ayalihi. Wa ya'lam biha aminan min ayalihi thumma yu'arrikh. Ini makna dia apa ni? Wa ya'lam. Allah a'lam.
Raddaha al-jannah raddaha ila sultan. Apa maksud di sini? Lebih aminan kembali kepada siapa ni? Biha, ha tu wadi'ah. Oh, Percayai kan? dia bagi tahu kan. Hal keadaan aminah ni maknanya aminah ni hal ni maknanya dia pemegang amanah sahajalah. Min iyalihi, daripada keluarga dia lah. Maknanya keluarganya keluarga wadi' lah. Dia kena bagi tahu lah lepas dia bagi kepada sultan, maka dia kena bagi tahu kepada ayal dia lah hal keadaan dia ni amin. Maknanya dia tidak ada dhaman apa, tidak ada ganti. Tak ada beza dengan yang mati tadi. Kalau mati bagi kat waris. Kalau mati bagi waris sebab dia menjadi harta warasah. Harta warasah. Barangkali dia akan sembuh. Ya. Kalau gila barangkali dia akan sembuh. Barangkali dia akan sembuh. Tafsil dia adalah tu. Waris kedai. Dia ada tafsir sultan ni, sebab sultan ni qadhi lah. Kalau kita bagi ke qadhi lah, maknanya pengganti sultannya. Sebab depa ni ada sistem-sistem untuk harta-harta bagi orang-orang yang tertentu. Harta orang gila depa buat macam mana harta ni. Depa ada tasarruf yang tertentu lah. Kemudian yu'arrikh ni kena letak tarikh. Kalau kita tak bagikan kepada dia gila, kita bagi kat sultan, kita kena letak tarikh. Kalau dia sembuh, dia nak cari kita, dia kita ada tarikh ni, tarikh sekian-sekian ni hang gila ni, aku dah serah benda ni, hang nak tuntut sana atau sebagainya lah. Dalam bab orang gila ni kebanyakannya, sebahagian lah, bukan semualah, sebahagiannya memang kena serah kepada qadhi ataupun sultan. Contohnya macam dalam wali gila pun sekali pun kan. Tapi wali gila ni dia ada tafsir dia lah. Hak itu kan. Kadang-kadang pindah sultan, kadang-kadang pindah kepada wali abad. Allah.